Okey, hai Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang saya hormati Dr. Fakasir Wisaidul iaitu pensyarah kami iaitu subjek pedagogi sejarah. Jadi pada hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membuat pembentangan mini teaching di mana kami akan mengajar tentang tamadun Islam. Okey, jadi sebelum kami masuk kepada pengajaran kami, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Okey, yang pertama adalah Ahmad Ghazali bin Sufyan. Yang kedua adalah Farah Wahidah binti Yusof. Yang ketiga saya sendiri Azmiza binti Ahmad dan juga yang keempat Nur Azhar binti Muhammad Anas. Baiklah. Okey, jadi sebelum cikgu mulakan pengajaran pada hari ini, cikgu nak mulakan dengan serangkap pantun terlebih dahulu. Boleh tak? Boleh, cikgu. Okey, pantun yang cikgu nak sampaikan adalah melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai anak-anak murid cikgu sekalian. Hai, Waalaikumsalam, cikgu. Sihat ke semua? Sihat, cikgu. Sihat, cikgu. Kenapa suara macam tak bermaya pun? Dah makan ke belum ni? Belum. Farah Wahidah kenapa tak makan lagi? Sekejap lagi saya makan. Tadi tak sempat. Okey, sekejap lagi makan tau. Okey, Okey. jadi macam mana kelas sebelum ni okey ke? Okey. Okey. Okey je. Okey, jadi sekarang cikgu nak kamu pinjamkan telinga kamu sekejap. Okey, sebab kita nak mengajar bagi cikgu satu topik yang sangat menarik pada hari ini. Okey? Jadi sebelum cikgu terangkan kepada kamu apa yang kita nak belajar pada hari ini, jom kita tengok dulu sorotan gambar yang cikgu telah sediakan ni. Dan cikgu nak kamu teka apa yang kita belajar pada hari ini. Okey? Okey, cikgu. Okey. Okey, baiklah. Jadi kamu dah tengok belum gambar-gambar tersebut? Dah. Kita nak belajar apa pasal hari ni? Kita nak belajar apa ni? Nak belajar tentang Islam. Belajar Kenapa pasal Farah ada Islam. cakap Islam tu? Saya nampak kalimah Allah dengan Muhammad tadi. Okey, pandai. Jadi belajar yang seterusnya ada lagi tak yang nak jawab? Kita nak belajar apa ni? Pasal Islam juga, cikgu. Pasal Islam. Azhar? Pasal Islam cikgu sebab saya nampak tu ada Pak Arab tu dia pakai serban tu. Okey, pandai. Bagus anak-anak cikgu. Okey, jadi cikgu nak kamu fikir agak-agak ada tak tajuk spesifik sikit tentang Islam ni? Islam kan besar, luas. Agak-agak dapat fikir tak kita nak belajar apa pasal hari ni tentang Islam? Sejarah Islam. Okey. Tamadun Islam. Okey, pandai Azhar. Bagus. Ghazali, terima kasih kerana menjawab. Okey. Next slide. Baiklah, jadi hari ni kita nak belajar tentang sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Jadi, apa sumbangan tamadun Islam kepada dunia? Di mana cikgu akan bentangkan dalam 3 aspek, iaitu aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Jadi, sekarang cikgu akan serahkan pembentangan seterusnya kepada Cikgu Ghazali. Silakan Cikgu Ghazali. Okey, hai semua. Jadi, hari ini cikgu akan mengambil tugas sebagai cikgu dan cikgu akan menerangkan tentang sumbangan politik daripada segi dari agama Islam tu. Apa sendiri yang dia berikan. Okey, baiklah. Yang pertama, politik. Cikgu nak seorang jawab, tak apa dah. Apa yang kamu faham pasal politik? Tak beda negara cikgu. Okey, baik Azhar. Jawapan kamu betul. Betul. Jadi, seperti mana kita tahu, politik ni cikgu bagi jawapan yang senang je. Politik ni merupakan asas pembinaan kepada sebuah negara. Jadi politik ni sangat-sangat penting
dalam memainkan peranan kepada sebuah negara sebuah negara lah. Okay, next slide. Okey, baiklah. Ni merupakan sumbangan Islam dari segi politik yang kita dapat lihat pada hari ini, iaitu yang pertama, kehidupan bernegara, yang kedua, konsep ummah, yang ketiga, pemerintahan dan cara keadilan, hidup berteraskan keadilan, yang keempat adalah sistem syura. Okey, baiklah. Yang pertama, kita pergi kepada poin yang pertama. Okey, seperti mana kita tahu, Nabi pada masa dulu, Nabi Muhammad ni kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu kehidupan bernegara. Seperti mana kita tahu, Nabi Muhammad merupakan seorang ketua negara pada zaman pemerintahannya. Semasa pemerintahan baginda, baginda banyak menyelesaikan masalah negara melalui perlembagaan. Jadi melalui perlembagaan inilah Nabi Muhammad memainkan peranan penting seperti menyelesaikan masalah negara berdasarkan perlembagaan. Yang kedua, jawatan khalifah memainkan peranan yang sangat penting. Okey, selepas daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawatan khalifah ni digantikan, iaitu khalifah ni sebagai ketua negara. Jadi khalifah ni memainkan peranan sama seperti Nabi Muhammad juga sebagai ketua negara dan menguruskan semua aspek dalam negara. Okey, faham setakat tu anak murid cikgu? Faham cikgu. Okey, baiklah. Yang kedua, cikgu pergi yang seterusnya, iaitu konsep ummah. Okey, konsep ummah ni bermaksud masyarakat disatukan tanpa mengira agama dan keturunan. Kita tengok pada hari ini, agama-agama lain banyak resis ataupun tidak bersatu padu, tidak mengamalkan satu padu. Jadi dia membezakan warna kulit seperti yang kita tahu kes di Afrika, yang di mana banyak orang berkulit putih menghina orang kulit hitam. Jadi dalam Islam tak macam tu. Dalam Islam tak pentingkan warna kulit apa, agama apa, keturunan. Jadi semua sama di sisi Islam. Okey. Dan seterusnya, setiap anggota masyarakat mempunyai tanggungjawab yang sama, iaitu untuk bekerjasama dalam memajukan negara kita. Yang seterusnya, poin yang ketiga adalah pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Okey, Islam ni merupakan agama yang adil. Tidak membezakan darjat keturunan, agama dan kaum. Dia sama juga macam konsep ummah tadi. Dia tidak membezakan. Jadi kita dapat hidup dengan aman. Sebab itulah keadilan ni penting, sebab dia akan memberi dan membawa kedamaian kepada seluruh negara. Yang keempat adalah sistem syura. Sistem syura ni merupakan mesyuarat yang diadakan untuk mencapai keputusan mengikut suara ahli yang terbanyak. Macam kita tengok hari ni, di parlimen, sebagai contoh kita ambil di negara kita sendiri, di parlimen, mesyuarat syura ni diaplikasikan, kita nampak diaplikasikan. Jadi dia ambil suara ahli yang terbanyak. Maksudnya satu isu dan macam mana suara-suara ahli politik akan berbincang untuk mengeluarkan satu keputusan yang sama demi mencapai kesejahteraan bersama. Okey, benda ni sistem syura ni diamalkan sejak zaman Rasulullah lagi. Dan ianya diteruskan pada zaman-zaman kepimpinan yang seterusnya. Syura ni diamalkan untuk capai keputusan yang muafakat. Jadi kita nampak sistem syura ni akan membawa keadilan kepada semua. Semua orang akan berpuas hati. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Jadi cikgu akan berikan kepada cikgu Farah untuk terangkan daripada aspek yang seterusnya. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Ghazali untuk sumbangan dari segi politik. Masih bersemangat ke anak-anak murid cikgu? Masih Cikgu. Okey, yang seterusnya ialah cikgu akan menerangkan tentang sumbangan ekonomi. Apa yang kamu faham tentang ekonomi ni? Cuba beritahu cikgu. Pasal duit cikgu. Duit cikgu. Pasal duit. Betul. Ekonomi ni lebih kepada pengurusan duit. Okey, sebelum tu cikgu nak 4 orang pelajar memilih salah satu sampul berwarna tersebut. Okey, seorang boleh pilih? Saya nak warna merah cikgu. Okey, Azmiza dah ambil warna merah. Okey, Ghazali dah pilih warna kuning. Lagi dua? Saya nak warna hijau.
Okey, Azhar dah pilih warna hijau. Lagi satu warna biru tu siapa nak pilih? Saya nak warna biru cikgu. Okey, kiranya Jaja dah pilih warna biru. Okey, keempat-empat ni telah dipilih. Tapi bukan aktiviti sekarang cikgu nak buat. Tapi di akhir sumbangan ekonomi. Okey, cikgu nak minta kamu beri perhatian apa yang cikgu nak terangkan. Boleh ke? Boleh Boleh cikgu. cikgu. Okey, jom cikgu terangkan satu persatu. Okey, sumbangan daripada segi ekonomi ni dia ada 4. Yang pertama ialah amalan ekonomi Islam. Yang kedua, institusi Baitul Mal. Yang ketiga, memesakkan gedung-gedung perniagaan. Dan yang keempat ialah kemudahan asas. Okey, kena ingat ni. Sumbangan daripada ekonomi dia ada 4. Okey, cikgu terangkan satu persatu. Okey, yang pertama ialah amalan ekonomi Islam. Okey, yang pertama apa itu amalan ekonomi Islam? Amalan ekonomi Islam ni apa amalan yang telah diaplikasikan pada zaman Islam tersebut. Okey, yang pertama ialah mengadakan sistem zakat dan sistem wakaf. Okey, kenapa mengamalkan sistem zakat dan sistem wakaf ni? Kerana untuk membangunkan ekonomi Islam pada zaman yang tersebut. Okey. Yang kedua ialah mengadakan sistem mata wang dirham dan perak. Okey, boleh siapa-siapa bagi tahu cikgu apa mata wang sekarang yang Malaysia gunakan? Boleh bagi tahu tak? Ringgit Malaysia cikgu. Betul. Sekarang ni Malaysia menggunakan ringgit Malaysia, tetapi pada zaman dahulu menggunakan mata wang dirham dan perak. Berbeza pada zaman sekarang. Okey, yang ketiga ialah mengadakan kutipan sistem cukai. Okey, mengadakan kutipan sistem cukai ni dia ada 4 sistem cukai. Apa itu 4 sistem cukai? Okey, yang pertama ialah sistem cukai diri, sistem cukai perlindungan, sistem cukai perniagaan dan sistem cukai tanah. Okey, 4 sistem cukai ni telah diaplikasikan pada zaman tamadun Islam tersebut. Okey, yang keempat ialah melarang amalan riba. Boleh tak anak murid cikgu bagi tahu apa itu riba? Riba dia ambil Asuh. untung cikgu. Ambil untung. Betul tu. Amalan melarang amalan riba ni, contohlah cikgu bagi contoh apabila pelajar cikgu ni pinjam duit RM2 lah daripada kawan kamu dan kawan kamu keesokan harinya meminta kamu membayar RM10. Itu bermaksud telah mengamalkan amalan riba. Okey, di sini Islam melarang umatnya melarang amalan riba. Okey, yang kelima ialah mencegah penindasan dan penipuan semasa berniaga. Macam mana tu? Okey, penipuan semasa berniaga ni contohnya lah kamu nak beli gandum sekilo tapi peniaga tersebut telah membuat penipuan dari segi timbangan. Contohnya dia membuat hanya 800 gram sahaja. Di situ telah berlaku penipuan semasa berniaga. Okey, yang keenam ialah menggalakkan manusia menghasilkan produk yang bermutu. Contohnya, bila kamu melakukan aktiviti perniagaan, Islam sangat menggalakkan umatnya menghasilkan produk yang bermutu iaitu dari segi pertanian. Okey, yang ketujuh ialah menjalankan perdagangan selagi mengikut hukum syarak. Okey, Islam ni dia sangat menggalakkan umatnya untuk berniaga tetapi perlu mengikut hukum syarak. Macam mana hukum syarak tu? Seperti apabila kita melakukan aktiviti perdagangan kita perlulah membayar zakat. Zakat tu wajib tau. Okey, yang ke-8 ialah menghulurkan bantuan dan bersedekah. Okey, boleh tak cikgu nak seorang volunteer apa perbezaan sedekah dan zakat? Ada tak yang nak volunteer? Kalau sedekah tu kena ikhlas cikgu. Kalau zakat tu wajib cikgu. Betul. Sedekah ni apabila kita menginginkan memberi bantuan kepada orang lain. Itu dinamakan sedekah. Tapi zakat tu wajib bagi setiap orang. Okey, faham tak sumbangan dari segi amalan ekonomi Islam? Faham. Faham cikgu? Faham. Okey, kita pergi yang seterusnya iaitu institusi Baitul Mal atau institusi kewangan. Okey, macam mana pada zaman dahulu sumber institusi kewangan ni? Okey, yang pertama ialah melalui harta
melalui zakat masyarakat. So masyarakat ni membayar zakat di situ, Baitul Mal ni mendapat sumber. Okey, yang kedua itu harta negara. Macam mana harta negara ni? Macam pada zaman dahulu, pada zaman dahulu harta negara ni diambil daripada sedekah dan wakaf daripada masyarakat. Okey, yang ketiga ialah harta hak milik Islam yang tidak jelas penggunaannya. Okey, apabila harta yang tidak jelas penggunaannya, negara akan mengambil harta tersebut dan diserahkan kepada Baitul Mal. Okey, yang keempat ialah harta daripada peperangan. Pada zaman dahulu kita tahu banyak peperangan yang berlaku. Dari situ harta rampasan perang akan diserahkan kepada institusi Baitul Mal. Okey, yang terakhir iaitu segala harta warisan yang tidak dapat dihabiskan oleh waris atau tidak berwaris. Contohnya, apabila seseorang individu tidak mempunyai waris, harta tersebut akan diserahkan kepada Baitul Mal. Okey, di sini kita dapat lihat 5 jenis harta yang akan diserahkan kepada Baitul Mal. Faham tak murid-murid? Faham. Cikgu. Okey, faham. Cikgu akan terangkan yang seterusnya iaitu memesatkan gedung-gedung perniagaan. Macam mana memesatkan gedung-gedung perniagaan ni? Okey, apabila pendatang iaitu pendatang ingin berdagang ke negara-negara, ini akan memesatkan gedung-gedung perniagaan. Apabila pedagang ingin berdagang, sesemua negara itu akan membuat operasi mengimport barang-barang dari seluruh pelosok dunia. Di sini kita dapat lihat aktiviti gedung-gedung perniagaan ini dipesatkan. Okey, ini untuk memesatkan gedung-gedung perniagaan, dan yang terakhir ialah menyediakan kemudahan asas. Okey, contohnya dalam bidang pertanian, sistem saliran dipertambah baik dari semasa ke semasa untuk mempertingkatkan sistem untuk mempertingkatkan hasil tanaman, dan kemudahan jambatan dan jalan raya juga lebih baik untuk kegunaan masyarakat pada zaman tersebut. Okey, untuk aktiviti, cikgu nak salah yang dah pilih sampul berwarna tadi untuk wakilkan diri. Okey, yang berwarna merah. Siapa dah yang berwarna merah tadi? Saya cikgu. Okey, Azmiza. Iaitu yang pertama cikgu nak tanya kamu mengenai amalan ekonomi Islam. Apa yang kamu faham? Kepentingan dia. Kepentingan dia, apa yang saya tadi sebab cikgu ada terangkan tentang sistem zakat, cukai kan. Jadi saya rasa kepentingan dia dapat mengelakkan berlakunya amalan yang tak baik untuk pihak-pihak yang tak mampu. Maksudnya untuk mengelakkan penindasan untuk mereka yang tak mampu lah. Betul? Betul di situ. Okey, yang kedua itu siapa yang dah pilih warna kuning? Saya cikgu. Okey, Ghazali. Cikgu nak tanya mengenai institusi Baitul Mal. Apa yang kamu faham tentang kepentingan institusi ni? Okey, seperti mana yang cikgu terangkan tadi, Institut Baitul Mal ni merupakan satu institusi kewangan pada kerajaan Islam. Jadi kepentingannya saya rasa ianya penting dalam menguruskan harta negara. Tu je cikgu. Betul, apabila kita ada institusi yang menguruskan kewangan negara, di situ kita dapat lihat sama ada sistem pentadbiran negara tu berada pada tahap yang baik ataupun tidak baik. Okey, yang ketiga itu siapa yang memilih warna hijau tadi? Saya cikgu. Okey, Azhar. Cikgu nak tanya mengenai kepesatan gedung-gedung perniagaan. Apa yang kamu faham mengenai kepentingan tu? Bagi saya cikgu sebab kan dia tempat untuk berniaga kan. So kepentingan gedung perniagaan tu dia dapat bagi peluang pekerjaan lah kepada rakyat, terutamanya rakyat Islam lah, umat Islam. Betul, apabila kita membuka gedung-gedung perniagaan, kita dapat membuka peluang pekerjaan kepada orang lain juga. Okey, yang keempat iaitu yang berwarna biru. Siapa yang pilih? Jaja cikgu. Jaja. Okey, cikgu nak tanya yang terakhir. Apa yang kamu faham tentang menyediakan kemudahan asas? Kepentingan dia. Macam tadi cikgu terangkan tentang sistem pengaliran kan. Jadi bagi saya kepentingan dia kalau sistem pengaliran tu baik dapat menghasilkan tanaman yang baik juga cikgu. Betul. Di sini kita dapat lihatlah kepentingan menyediakan kemudahan asas. Kiranya murid cikgu dah fahamlah tentang sumbangan ekonomi ni. Faham Dah. cikgu?
Okey, kalau macam tu cikgu serahkan kepada Cikgu Azah untuk menerangkan dari segi sumbangan sosial. Okey, terima kasih Cikgu Farah. Okey, anak-anak murid cikgu ni semua fokus lagi ke? Fokus Fokus cikgu. cikgu. Okey, bagus. Okey, cikgu nak cerita sikit je hari ni. Kita akan masuk kepada sumbangan sosial Taman Islam kepada dunia. Okey, seterusnya. Okey, dekat sini cikgu ada listkan 4 sumbangan dia. Kita tengok satu persatu tau. Okey, yang pertama ialah meningkatkan martabat wanita. Selepas Islam datang dan Taman Islam berkembang, wanita diberikan peluang untuk mendapatkan pendidikan dan menghadiri majlis ilmu. Yang macam kita tahu waktu zaman jahiliah dulu kan wanita ni dipandang rendah, bayi wanita pun dibunuh, dianggap tak berguna kan. Okey, tapi selepas Islam datang, benda-benda tu, amalan-amalan tu dah ditolak dan martabat wanita ni dah diangkat. Okey, sebagai contoh, Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan seorang wanita yang luas ilmu dan salah seorang daripada periwayat hadis. Okey, kalau kita sebut periwayat hadis ni, benda yang penting lah, bukan benda yang biasa-biasa. Okey, dekat situ kita dah boleh nampak lah wanita ni diangkat lah martabatnya. Yang kedua ialah teknik penyelidikan saintifik. Okey, selepas Taman Islam ni dia membawa kepada perkembangan ilmu. Disebabkan perkembangan ilmu itulah banyak penyelidikan saintifik yang dijalankan. Okey, perkembangan penyelidikan ni kita bukan tengok setakat ilmu agama je, tapi pesat dalam bidang sains dan teknologi. Okey, contohnya muncul industri kertas, sistem pengairan dan pemilihan benih dan baja. Okey, seterusnya yang ketiga ialah kewujudan pusat kegiatan intelektual. Okey, pusat kegiatan intelektual ni kita dapat buktikan dengan wujudnya pusat intelektual di Cordoba dan Toledo, Spanyol. Okey, so para pekaji dan pelajar daripada Eropah ni, mereka ni datang untuk menuntut ilmu dekat Universiti Islam. Okey, lepas tu para sarjana Islam melakukan penterjemahan untuk meningkatkan pengetahuan tentang falsafah dan sains dari zaman Yunani. Falsafah dan sains dari zaman Yunani ni memang dah berkembang, cuma mereka punya penulisan mereka tu tak dapat difahami. So para sarjana Islam ni lah yang mentranslatekan semula supaya ilmu tu dapat disebarkan kepada ramai lagi pelajar-pelajar yang datang tu, dan orang kata kegiatan intelektual ni dapat berkembang lah. Okey, lepas tu semasa Tamadun Islam berkembang, pesat di Spanyol, hubungan orang Islam, Yahudi dan Kristian sangat baik. Okey, sebabnya waktu tu orang Islam, Yahudi dengan Kristian baik hubungan mereka sebab mereka datang tu memang niat mereka nak menuntut ilmu. Bukannya nak bergaduh ke, nak cetuskan kontroversi ke. Jadi kat situ wujudlah keharmonian. Okey, itu saja cikgu punya penerangan hari ini. Boleh tak cikgu nak minta student untuk volunteer ceritakan semula balik apa yang cikgu dah terang? Ada tak? Saya cikgu. Okey, silakan Azmiza. Saya nak cerita tentang tadi tu apa? Martabat wanita kan cikgu? Betul? Okey, apa yang saya faham di mana sebelum munculnya Tamadun Islam ni, martabat wanita tu selalu dipandang rendah, terutamanya pada zaman jahiliah. Okey, mereka tidak diberi peluang dan tidak diberi kebebasan. Dan apabila munculnya Tamadun Islam ni, martabat wanita sudah dipandang tinggi, sudah dijaga, dan juga mereka diberi kebebasan untuk mendapat pendidikan dan pergi ke majlis-majlis ilmu cikgu. Betul ke? Betul, pandai Azmiza. Kan saya cikgu. Student yang nak berkongsi. Cikgu, saya nak poin yang kedua dan ketiga saya nak terangkan. Okey, Hebatlah Ghazali. Saya memang hebat. Okey, yang kedua, jadi poin yang kedua adalah perkembangan daripada segi penyelidikan saintifik. Maksudnya perkembangan pendidikan daripada segi penyelidikan saintifik ni hasil daripada perkembangan ilmu di masa tu. Jadi macam cikgu Azhar tadi cakap, tak semestinya dalam bidang agama sahaja, tetapi dalam bidang sains juga. Jadi industri kertas, sistem perairan dan pemilihan benih dan baja juga telah diperkembangkan pada waktu ni. Okey, yang ketiga adalah
perkembangan daripada segi kegiatan intelektual. Jadi pada waktu tu buku-buku daripada sejarah-sejarah Eropah bahasa kuno akan diterjemahkan di sini dan mula diterjemahkan ke bahasa Arab dan menjadikan wujudnya pusat intelektual. Seterusnya ianya berkembang pesat di Sepanyol, di Sepanyol dan sebagainya. Dan seterusnya hubungan baik orang Islam dan Yahudi sangat baik dan termasuk Kristian sangat-sangat baik. Okay. Terima kasih Ghazali. Bagus Ghazali. Okay, so cikgu dapat rumuskan semua anak murid cikgu fahamlah penerangan cikgu tadi. Okay, seterusnya cikgu akan serahkan kepada cikgu Azmiza. Silakan cikgu. Baiklah, terima kasih Cikgu Azhar. Okey, anak-anak murid cikgu ni masih bersemangat ke nak dengar apa cikgu ajak ni? Masih bersemangat. Kenapa dengar suara macam mengantuk pun? Tak mengantuk pun. Okey, jadi tolong fokus. Okey, jadi sekarang kita akan masuk kepada kemunculan keilmuan Islam. Kemunculan ilmuan Islam maksudnya cikgu nak bicara tentang tokoh-tokoh yang muncul pada zaman-zaman Islam dulu. Okey, antara tokoh adalah Jabir bin Hayyan di mana beliau terkenal dengan ilmu sains dan kimia. Kemudian Ibnu Sina yang mana beliau terkenal dengan ilmu perubatan. Kemudian Al-Kindi iaitu terkenal dengan ilmu falsafah. Al-Biruni ilmu geografi. Al-Batani ilmu astronomi dan ilmu falak. Al-Khawarizmi ilmu matematik dan juga Al-Batuta ilmu pelayaran. Baiklah, jadi sekarang cikgu nak buat aktiviti sikit dengan kamu, boleh? 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 Okey, cikgu nak kamu bentuk 3 kumpulan. Okey, dalam masa 1 minit. Bentuk 3 kumpulan cepat. Dah cikgu? Oh, cepat betul Okey, dah ada 3 kumpulan. Jadi cikgu nak tanya wakil, siapa kumpulan A? Saya cikgu. Okey, Ghazali. Kumpulan B pula siapa? Saya cikgu. Azhar. Okey, dan kumpulan C? Saya, Farah. Farah Wahida. Okey. Jadi dah ada 3 kumpulan. Jadi sekarang cikgu nak bahagikan tugas. Kumpulan A, cikgu nak kamu cari sumbangan. Okey, sumbangan tokoh ini iaitu Jabir bin Hayyan dan juga Ibnu Sina. Boleh? Boleh cikgu? Okey, kemudian kumpulan B, cikgu nak kamu cari sumbangan Al-Kindi dan juga Al-Biruni. Dan kumpulan C, cikgu nak bagi kerja lebih sikit. Okey, kamu cari sumbangan Al-Batani, Al-Khawarizmi dan juga Al-Batuta. Boleh? Banyaknya cikgu, tapi tak apalah saya nak lawan Ghazali tadi. Bagus. Macam ni lah sumbangan cikgu nak. Okey, jadi cikgu bagi kamu masa 5 minit. Cari sumbangan tu dan bila dah siap kita akan dengar pembincangan kamu. Okey? Okey, kejap cikgu. Okey. Boleh berbincang dengan kawan-kawan tau. Baik cikgu. Cikgu dah siap. Dah siap. Cepatnya bagus. Dah. Bagus lah nama dia cikgu. Kumpulan saya baik. Senang je cikgu. Hebatlah walaupun dapat 3 tapi cepat. Okey. Sekarang kumpulan mana nak start dulu ni? Kumpulan A dulu lah cikgu. Okey, kumpulan A. Ghazali. Okey, baiklah cikgu. Okey, sumbangan Jabir Ibnu Hayyan adalah menghasilkan sebanyak 80 buah karya berkaitan perubatan dan juga kimia. Seperti mana kita tahu, Jabir Ibnu Hayyan merupakan seorang ahli kimia dan juga ahli sains. Himpunan hasil penulisannya dikenali sebagai Korpus Jabir. Okey, kebanyakan karya-karya dia ni telah ditranslatekan ataupun telah diterjemahkan kepada bahasa Latin. Okey, pandai Ghazali. Yang kedua? Yang kedua adalah Ibnu Sina. Seperti mana kita tahu juga, Ibnu Sina ini merupakan tokoh perubatan dan juga ahli falsafah yang terkenal. Dan dengan bukunya, sumbangan buku dia yang pertama adalah Al-Qanun fit Tibb. Jadi di barat beliau dikenali sebagai Avicenna. Jadi banyaklah buku-buku perubatan beliau yang masih digunakan sehingga ke hari ini. Hebatlah Ghazali. Betul, tahniah. Terima kasih Ghazali. Okey. Kemudian kumpulan seterusnya siapa tadi? Azhar ya? Ya, saya cikgu. Okey Azhar.
Okey, hasil daripada perbincangan dengan ahli grup cikgu, saya dapat senaraikan sumbangan. Sumbangan Al-Kindi ni dia menghasilkan lebih daripada 270 buah karya yang mencakupi pelbagai bidang. Contohnya macam bidang logik, bidang muzik dengan perubatan. Lepas tu tokoh ilmuwan dan pekaji Eropah seperti Roger Bacon dan Descartes. Descartes tu dipengaruhilah oleh idea Al-Kindi ni. Okey. Okey. Lepas tu Al-Biruni ni dia punya kajian utama dia ialah dalam bidang kartografi iaitu peta dan geografi. So bila dia dah buat peta dengan geografi tu ramailah orang Eropah yang berlayar menggunakan peta yang dah dicipta oleh Al-Biruni ni. Hebat tak Al-Biruni ni. Sampai orang Eropah pun ambil idea dia tau. Okey, terima kasih Azhar. Bagus kumpulan kamu. Okey, kemudian kumpulan C pula. Siapa tadi? Farwaida. Saya cikgu. Okey. Okey, saya bertanya tapi cikgu dengar tau. Ya, cikgu tengah dengar ni. Okey, Al-Battani. Al-Battani ni dia telah memperkenalkan asas trigonometri, menulis buku astronomi dan mencipta alat ukuran. Okey, betul. Yang seterusnya ialah Al-Khawarizmi. Dia ni mengasas ilmu algebra, mengasas kitab hisab, Al-Jabr dan Al-Muqabalah yang telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa Latin, dilakukan oleh Gerald of Cremona dan dijadikan teks asas di universiti-universiti di barat. Hebatlah cikgu, sampai universiti di barat pun guna ilmu dia. Hebat kan tokoh-tokoh Islam ni. Hebat cikgu. Okey. Yang terakhir iaitu Al-Battuta, pernah berlayar sampai ke India dan alam Melayu. Buku pelayaran beliau digunakan oleh pelayar lain selepas itu. Ni pun hebat juga sebab orang pelayaran pun guna ilmu dia. Betul. Jadi kita boleh ambil mereka sebagai idola kita untuk kita jadi contoh pada masa akan datang pula. Boleh? Boleh cikgu. Kita jadi hebat. Okey, jadi terima kasih Farwaida. Baguslah semua. Cikgu ada hadiah tak sebenarnya? Cikgu nak bagi. Wah, hadiah apa? Cikgu okey. Ada buku. Okey. Cikgu nak kamu banyak membaca supaya boleh menjadi macam tokoh-tokoh ilmu Islam terdahulu. Okey? Okey Baiklah. cikgu. Okey. Yang seterusnya, cikgu serahkan kepada Cikgu Ghazali pula. Okey, baiklah. Okey, kamu semua. Kini merupakan sesi kita yang terakhir. Jadi kita dah habis dah kelas kita. Jadi kita akan melalui sesi soal jawab. Okey, semua dah bersedia ke? Jadi cikgu tahu dah semua dah fokus. Dah. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Next slide. Okey, daripada semua anak murid cikgu ni, apa soalan yang pertama, apakah maksud sistem syura? Saya nak jawab. Saya Okey. pun nak jawab juga. Saya dulu. Farah Wahida dulu. Silakan. Okey, maksud sistem syura ni ialah mesyuarat yang diadakan untuk mencapai keputusan mengikut suara ahli terbanyak. Kiranya dia saling bekerjasama lah untuk mencapai keputusan. Betul Farah Wahida, tahniah. Hebatlah Farah ni. Tengok orang lah. Okey, soalan yang kedua. Okey, mengapakah pemimpin perlu mengamalkan sistem syura ni? Jadi cikgu dah cerangkan tadi. Apakah? Mengapa? Saya nak cuba boleh cikgu? Boleh, silakan. Saya rasa memandangkan sistem syura ni adalah melibatkan satu mesyuarat yang mengumpul kata sepakat kan. Jadi saya rasa pemimpin perlu mengamalkan sistem syura ni sebab dengan sistem syura ni dapat mengumpul suara-suara rakyat supaya kita boleh tahu apa yang rakyat nak, apa yang rakyat tak nak. Jadi dari situ dapat membentuk keadilan dalam pentadbiran. Betul ke cikgu? Betul Azmiza. Dan juga ianya mampu mewujudkan satu keputusan yang lebih adil. Okey cikgu. Baguslah Azmiza ni lawan saya dah.
Yelah, mana boleh Hmm. lagi Chan. Tak apa, ada soalan lagi. Okey, seterusnya Cepat soalan yang cikgu nak ketiga. jawab. Saya pula cikgu. Okey, boleh Azaz. Kali ni Azah juga. Azah. Nyatakan 4 sistem cukai yang pernah dilaksanakan di negara Islam. Okey Azah, ini senang je Azah. Okey, 4 sistem lah cikgu. Yang pertama cukai tanah. Lepas tu cukai diri, cukai perlindungan dengan cukai perdagangan cikgu. Okey, betul. Jadi cikgu tak perlu terangkan sebab tadi dah ada isi. Jadi ni je 4 cukai di negara Islam. Okey, yang seterusnya soalan yang keempat. Adakah amalan bersedekah mampu untuk membentuk sebuah masyarakat yang sejahtera? Cikgu, saya nak jawab. Okey, Tak Azmiza, sempat silakan. nak jawab tadi. Okey, bagi saya amalan bersedekah ni mampu untuk membentuk masyarakat sejahtera. Kenapa? Sebab dengan bersedekah ni kita boleh mengeratkan hubungan sesama manusia, dapat mengalirkan kasih sayang kita kepada orang lain, menunjukkan kasih sayang kita kepada orang lain. Okey, dengan cara apa? Dengan cara mungkin kita boleh bantu orang dengan kesusahan, mungkin kita boleh tumpangkan jiran kita pergi kerja. Okey, mungkin kita boleh senyum tu juga merupakan satu sedekah. Bila kita senyum, kita akan buat orang lain rasa gembira. Okey, jadi saya rasa dengan bersedekah ni mampulah untuk membentuk masyarakat sejahtera. Cikgu terima tak pendapat saya? Okey, betul Azmiza. Ianya juga mampu mewujudkan kebahagiaan sesama kita. Tahniah Azmiza. Okey, Terima kasih cikgu. soalan yang seterusnya. Okey, cikgu nak senaraikan sumbangan 3 tokoh ilmuwan Islam di bawah berserta bidang yang dikuasai. Yang pertama, Al-Biruni. Yang kedua, Al-Khawarizmi. Dan yang ketiga, Ibnu Battuta. Okey, baiklah. Siapa nak jawab ni? Saya. Okey, Farah Wahidah, silakan. Aculah Farah ni. Saya nak lawan semua. Okey, yang pertama ialah Al-Biruni. Okey, sumbangan Al-Biruni ni melalui geografi. Dia buat kajian utama terhadap bidang kartografi iaitu peta dan geografi. Okey, yang kedua iaitu Al-Khawarizmi. Sumbangan Al-Khawarizmi ni dalam bidang matematik. Dia mengasas pengasas ilmu algebra, dan yang ketiga iaitu yang terakhir iaitu Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ni dari segi sumbangan dia segi pelayaran. So Battuta ni dah pernah berlayar sehingga ilmu pelayaran dia tu digunakan oleh pelayar-pelayar yang seterusnya. Itu je cikgu yang saya faham. Okey, baiklah. Tahniah Farah, semuanya betul. Jadi melalui tokoh-tokoh ni kita dapat lihat bahawa Islam ni telah menghasilkan banyak tokoh-tokoh yang ternama dan karya-karya mereka masih digunakan sehingga ke hari ini. Jadi oleh itu saya nak anak-anak murid semua menghargai dan mengingati semua tokoh-tokoh ni. Boleh tak? Boleh cikgu. Okey. Itu sahaja daripada cikgu soalan. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Okey, jadi kita pun dah nak habis kelas dah sikit je lagi. Okey, sebelum cikgu tutup kelas hari ni, cikgu nak tanya dulu. Apa nilai yang kamu dapat sepanjang proses PDP kita hari ni? Saya cikgu. Ya, siapa tu? Azmiza, silakan. Saya nak cuba cikgu. Saya rasa kan nilai yang kita dapat hari ni adalah nilai kesyukuran cikgu. Okey, betul. Kenapa Azmiza bersyukur tu Azmiza? Sebab tadi kan saya ada terangkan tentang martabat wanita kan. Jadi saya rasa kita sebagai wanita pada zaman sekarang kena bersyukur sebab kita diberi kebebasan, martabat kita dipandang tinggi berbanding dengan wanita yang hidup pada zaman jahiliah. Jadi kita kena bersyukur lah. Betul, pandai Azmiza, betul. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita dah ada sekarang, hasil daripada penemuan tokoh-tokoh terdahulu. Okey, selain daripada nilai dalam pembelajaran kita, cikgu nak bagi tahu sepanjang kita buat aktiviti ni, terdapat 2 nilai yang cikgu nak highlight untuk hari ni, iaitu nilai kerjasama yang mana kita boleh tengoklah tadi semua pelajar bekerjasama dengan pelajar-pelajar yang lain untuk menjawab soalan, betul tak?
Lepas tu Betul, Betul. cikgu. nilai keberanian. Sebab bila cikgu tanya soalan, ada je yang sudi untuk jawab, yang berani untuk ke depan menjawab soalan cikgu. Kami Okey, memang berani cikgu. ya betul Aziza. Aziza memang berani. Semua berani. Okey, so itulah nilai yang kita dah pelajari dalam kelas hari ini. Baiklah, jadi sekian sahaja pemetangan ni teaching daripada kumpulan kami. Jadi sebelum kami akhiri kami punya pemetangan, saya ingin tutup juga dengan serangkap pantun. Okey, jadi pantun saya adalah pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Jadi kami ingin memohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan. Yang kurang itu datang daripada kami, yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehingga berjumpa lagi, sekian terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Bye-bye.